Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Baik, hari ini kita akan masuk 9.2 sifat segitiga dan sudut pendalaman serta sudut peluaran segitiga. Okey, apa yang awak akan pelajari pada hari ini ialah yang pertama, apakah sifat segitiga? Okey, segitiga dinamakan berdasarkan dua perkara. Pertama, daripada sisinya. Okey, yang kedua, daripada sudutnya. Okey, bagaimana menamakan satu segitiga? Baik, yang ini ialah berkaitan dengan sisi segitiga. Okey, lihat yang pertama, segitiga sama sisi. Seperti namanya, iaitu sama sisi bermaksud semua sisi adalah sama panjang. Selalu digunakan simbol begini. Tanda sama ni. Bermaksud ini adalah segitiga sekata. Bila semua sisi sama panjang, bermaksud sudut pada setiap bucu segitiga ini adalah sama, iaitu bernilai 60 darjah. Sudut-sudut ini dikenali sebagai sudut pedalaman. Okey, ini adalah sudut pedalaman bagi segitiga. Dan sudut pedalaman bagi segitiga sama sisi adalah 60 darjah. Okey, setiap bucu ini nilai dia adalah 60 darjah. Okey, itu sifat yang pertama. Yang kedua, segitiga sama kaki. Okey, kaki kita ada berapa? Kaki kita ada 2. Bermaksud 2 daripada sisinya adalah sama panjang. Okey, ini adalah sisi yang dikatakan sama panjang. Dan awak kena ingat, kaki juga pakai kasut. Inilah kasutnya. Okey, kasut kalau kaki sama, bermaksud kasut pun sama kan? Maka, dua sudut pada tapaknya adalah sama besarnya. Bermaksud kasut segitiga ini pun adalah sama nilainya. Kalau sini A, sini pun A. Okey? So, itu ciri yang kedua. Yang ketiga, nama dia ialah segitiga tak sama kaki. Bila dia kata tak sama kaki, merujuk kepada semua sisi tidak sama panjang. Okey, sini 1 tanda, 2 tanda, 3 tanda. Bermaksud ketiga-tiga sisi ini tidak sama panjang dan menunjukkan ketiga-tiga sudut ini juga tidak sama besar. Okey? Lain-lain nilai dia. So, itu ialah yang pertama, nama-nama segitiga berdasarkan sifat sisinya. Seterusnya, segitiga juga dinamakan berdasarkan sifat sudutnya. Okey, apakah sifatnya? Yang pertama, segitiga bersudut tirus. Okey, apa itu segitiga bersudut tirus? Bila dikatakan segitiga bersudut tirus, bermaksud semua sudut di dalam segitiga adalah sudut tirus. Apa itu sudut tirus? Sudut tirus adalah nilai yang kurang daripada 90 darjah. Bermaksud setiap satu sudut di dalam ini, pedalaman ini, nilainya tidak sampai 90 darjah. Di mana jumlahnya mesti jadi 180. Okey, tiga-tiga ni kalau kita tambah jadi 180. Tetapi bagi setiap bucu ini nilainya tidak sampai 90 darjah. Itu maksud segitiga bersudut tirus. Okey, seterusnya ialah segitiga bersudut cakar. Okey, segitiga bersudut cakar bermaksud satu daripadanya adalah bersudut cakar. Okey, apa itu sudut cakar? Apa itu sudut cakar? Sudut cakar adalah nilai lebih daripada 90 tetapi tidak sampai 180. Okey, dia di antara 90 dan 180. Sudutnya ada satu je sudut begitu. Bermaksud dua ni lagi sudutnya kurang daripada 90, iaitu sudut tirus. Okey. Dan yang ketiga, nama dia ialah segitiga bersudut tegak. Okey, apa maksud segitiga bersudut tegak? Salah satu sudutnya bernilai 90 darjah dan simbolnya adalah seperti ini, kotak.
Okey, kalau awak nampak segitiga-segitiga bersudut kotak, dia baring ke macam mana ke, bila kata letak satu kotak di sini, bermaksud ini adalah segitiga bersudut tegak. Okey, semudah itu menamakan segitiga berdasarkan sifat geometrinya. Okey, seterusnya. Bagaimanakah anda menentukan sudut pedalaman dan sudut peluaran segitiga? Okey, mana sudut pedalaman? Yang belah-belah dalam tadi. A, B, C ini nama dia ialah sudut pedalaman. D, nama dia ialah sudut peluaran. Okey, peluaran. Macam mana kita nak tahu sudut peluaran? Okey, kalau ada segitiga, kita kena buat satu garis lurus. Panjangkan salah satu sisinya. Yang inilah sudut peluaran. Okey, ini ialah sudut peluaran. Selalu kesilapan pelajar ialah dia buat segitiga. Sudut peluaran yang ini. Dia ambil yang ini. Reflex ni. So, salah. Ini bukan sudut peluaran. Tetapi nama ialah sudut reflex. Okay, awak kena ingat. Sudut peluaran. Bila awak campurkan C dengan D ni. Bila kita tambahkan kedua-duanya. Dia akan jadi 180 darjah. Okay, selain itu. Untuk mendapatkan sudut peluaran D. Okey, D ini juga adalah sama dengan hasil tambah dua sudut pedalaman yang bertentangan. Maksud dia, okey, D dekat sini dalam bertentangan. Maksudnya A dengan B. D sama dengan A tambah B. Okey, ini ciri yang kedua, sifat segitiga yang perlu awak ketahui. Untuk mendapatkan sudut peluaran segitiga, boleh juga dicari dengan menambah dua sudut pedalaman yang bertentangan. Okey, dan seperti saya katakan tadi, jumlah sudut pedalaman bagi segitiga adalah bersamaan dengan 180, iaitu A tambah B tambah C. Jawapan dia mesti jadi 180 darjah. Tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang. Okay, kita cuba tengok contoh yang pertama ini. Okay, cari nilai X. So, X ini ialah sudut pedalaman. Jadi, X sama dengan X tambah 92 tambah 37. Iaitu kita tambah ketiga-tiga sudut pedalaman ini akan menghasilkan 180 darjah. Jadi, X sama dengan 180 tolak dengan dua sudut yang telah diberi iaitu 92 tolak 37. So, X kita akan dapat nilainya sebagai 51. Okey, 51 darjah. Okey, bagaimana pula dengan yang kedua ini? Okey, X di sini adalah sudut peluaran. Seperti saya kata tadi, kita boleh guna rumus yang ini atau fakta yang ini di mana sudut peluaran adalah sama dengan hasil tambah dua sudut pedalaman yang bertentangan. So, X sama dengan 79 tambah dengan 20. So, X kita boleh dapat nilai dia ialah 107 darjah. So, itulah cara untuk mencari sudut peluaran dan pedalaman bagi suatu segitiga. Okey, seterusnya kita tengok soalan. Cari nilai P bagi setiap segitiga yang berikut. Okey, P yang pertama. P adalah sudut pedalaman bagi segitiga yang tidak sama. Jadi kita pakai fakta yang pertama tadi. P sama dengan 180 tolak dengan dua nilai yang telah diberi. Kenapa? Sebab P tambah dengan 100 tambah dengan 45 akan menghasilkan 180. Jadi untuk dapatkan P, 180 tolak 45 tolaklah dengan 100. So kita dapat nilai P adalah 35 darjah. Okey, semudah itu sahaja. Yang kedua, ini ialah segitiga bersudut tegak. So ini ialah 90 darjah. Kita dah ada dapat dua sudut. Jadi untuk dapatkan P, kita boleh lagi pakai konsep 180 tolak 90 tolak 43. Iaitu dua sudut yang lain yang ada dalam segitiga. So, P sama dengan 47 darjah. Yang ketiga. Ini ialah segitiga sama kaki.
Nampak? Sama kaki. Bermaksud dia pakai kasut yang sama. Kalau di sini kasut dia P, maka di sebelah sini pun kasut dia adalah P. Kita ada 2 P. Di mana nilai dia sama dengan 180 tolak dengan satu lagi yang telah diketahui iaitu 126. So kita dapat 180 tolak 126, kita dapat 54. Soalan nak minta P sahaja. Jadi kita bahagi dengan 2. So P sama dengan 27. Okey? Tengok yang D. Dia dah bagi dah kat sini P, kat sini P. Bermaksud ini ialah segitiga sama kaki. Dia pakai kasut dia. Kasut dia P. Ada 2 kasut iaitu 2 P. Sama dengan 180 tolak dengan 96. Nampak? Semua pengiraan bermula dengan 180. Sebab jumlah sudut pendalaman adalah 180. So, 180 tolak dengan 96, kita dapat 84. Kita nak satu saja P. Jadi, kita bahagi 2. So, P sama dengan 42 darjah. Okey? So, macam itulah cara untuk mendapatkan nilai-nilai sudut dalam suatu segitiga. Okey. So, kita pergi kepada penyelesaian masalah. Dalam rajah di sebelah, PQRS ialah garis lurus. Okey, ini garis lurus. Hitung nilai X dan Y. Okey, lihat segitiga besar ni. Dan segitiga kecil. So, pertama sekali kita akan dapatkan sudut pada S. Segitiga kecil ni dulu. So, untuk mendapatkan sudut RST. Kenapa S di tengah? Sebab sudut pada S. Okey, sudut di sini. So, macam nak dapatkan sudut segitiga ni? Kita tengok daripada segitiga RST. Jadi, macam tadi kita bermula dengan 180 tolak dengan 2 sudut yang kita dah tahu. Iaitu 46 tolak dengan 84. So, kita dapat nilai dia ialah 50. Okey, 50. Jadi, apa perkaitannya dengan X? Macam mana kita nak kaitkan? Baik, kita lihat. Saya highlightkan segitiga besar. Kamu tengok di sini, segitiga besar ni. 1, 2, 3. Okey, segitiga besar ni kalau kamu perhatikan, dia ialah segitiga kaki sama, betul? Segitiga sama kaki. Segitiga sama kaki. Bermaksud kasut dia sama. Tadi kita dah dapat kat sini nilai dia 50. Bermaksud kasut sebelah sini pun nilai dia adalah 50. Macam mana dapatkan X? Ya, ini ialah sudut perluaran kan. So, X sama dengan 180 tolak dengan 50. Garis lurus tadi kan. So, kita dapat X sama dengan 130. Okey, X selesai. Bagaimana mencari Y? Okey, tengok segitiga warna kuning ni. Ini ialah segitiga. So, sudut sini tambah dengan sudut sini tambah dengan sudut sini, dia akan jadi 180. So kita dah ada banyak nilai kat situ. Jadi, cara untuk dapatkan dia hanya perlu 180 tolak dengan semua nilai yang kita dah tahu. Bagi 3 bucu ini sahaja. Abaikan bucu yang ini. Ini tak ada kaitan. So, kita tengok 50 tolak 50 kaki-kaki dia. Tolak dengan 46. Di atas tu dia bagi dah sikit. Kita nak cari sebahagian sahaja. Jadi, kita dapat nilai dia ialah 32 darjah. Semudah itu untuk menyelesaikan masalah melibatkan sudut perluaran dan pendalaman bagi suatu segitiga. Jadi, itu saja untuk hari ini. Sekian, terima kasih. Jangan lupa like, share and subscribe. Bye!